Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga saya dan juga yang ada di sini mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Alhamdulillah. Baiklah, para penonton sekalian, kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, hari ini Tanyalah Ustaz bersiaran secara langsung hari Selasa 9 Januari 2024 dan kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, dan insya-Allah saya akan temankan anda, akan bersama dengan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Seperti biasa, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan pelbagai topik yang istimewa, pelbagai topik yang berbeza-beza, dan kita bawakan juga ahli panel kita, para asatizah kita yang berbeza latar belakang. Namun kita bawakan tujuannya yang tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman dan juga ilmu bersama dengan anda semua. Dan hari ini alhamdulillah para penonton sekalian, untuk hari Selasa ini kita bawakan topik darah haid. Darah haid ni berlaku pada wanita sahaja. Jadi jangan pula yang lelaki tu kata, Allah, hari ni Allah bagi cuti. Tak ada maknanya tuan-tuan ya. Jadi kita nak belajar tentang darah haid ini, yang mana mungkin persoalan-persoalan berkaitan dengan darah haid dan juga ialah masalah wanita itu kita akan kongsikan, kita akan dapatkan pencerahan bersama dengan hari ini yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Ustaz Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah Doktor ya. Dalam banyak-banyak topik, tiba-tiba topik yang ini saya bersemangat nak tahu ni. Bukan apa, sebab saya ni pejuang wanita. Betul. Jadi saya kena tahulah, insya-Allah Doktor ya. Ini juga sebagai ilmu untuk kita bersama. Dan para penonton sekalian, sebenarnya anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz hari ini, yang mana perbincangan darah haid bahagian 1 ini, anda juga boleh tonton siaran ini secara high definition. Tu kata orang kampung setelu intan lah, ataupun definisi tinggi secara langsung di www.tonton.com.my. Jangan lupa login dekat sana, anda boleh tonton juga di sana. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Doktor, topik hari ini topik yang sangat istimewa, bahagian pertama untuk darah haid. Apakah itu darah haid sebagai permulaan perbincangan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya dapat kita meneruskan kehidupan. Semoga kehidupan kita pada pagi ini dimulakan dengan kerana Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah yang selalu kita sebut di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Jadi mulakan pagi ni, apa pun kita nak buat, buatlah kerana Allah. Jangan kita buat kerana manusia. Kerana bila kita buat kerana Allah, insya-Allah kita tidak akan dikecewakan. Terima kasih pada Da'i Hadari. Alhamdulillah. Subhanallah. Orang kata pejuang wanita yang setia. Semoga perjuangan itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak saya senyum tengok ni. Insya-Allah sama-sama kita mengangkat martabat wanita, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati, meredai daripada produsernya, kameramannya, semualah. Insya-Allah. Penolong dan sebagainya. Semoga Allah berikan kebaikan dan tidak dilupakan kepada semua para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan kebaikan, berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita gunakan, bukan saja untuk diri kita, bahkan untuk orang lain sekiranya kita kongsi. Betul. Sebab tu tekan butang like, tekan butang kongsi, insya-Allah. Semoga perkongsian itu orang lain dapat manfaat yang sama, insya-Allah. Bila kita sebut tentang darah haid ni, memanglah wanita ni dia pakar lah, sebab memang bidang dia. Dia kata betul. Orang lelaki sepatutnya tak boleh bicara. Yang sepatutnya adalah wanita, sebab dia tahu orang lelaki mana pernah bercuti. Kalau wanita ialah Allah bagi dia, orang kata, kelonggaran, pelepasan untuk tidak menunaikan solat. Orang lelaki tak pernah, dia tak ada excuse. Yelah. Jadi ada juga orang kata, saya hari ni datang bulan, tak boleh. Kalau orang lelaki datang bulan tu lain macam. Mustahil lah tu. Mustahil. Jadi sebab tu bila kita sebut mengenai tentang soal darah haid ini, dia adalah darah yang keluar memang secara normal. Itu normal. Kerana Allah bila jadikan manusia ni, Allah tahu fitrah manusia ni apa dia.
Dan ada kebaikan-kebaikan yang telah dikaji oleh para cendekiawan, para alim ulama, mereka saintis ni dia kaji sebab apa orang wanita ni kena keluar haid. Jadi kenapa? Jadi bila kenapa itulah hikmahnya, maka bila kita tahu subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan manusia sangat sempurna. Sebab tu lelaki tak keluar darah haid, kenapa wanita? Jadi ini kita akan bincangkan sekejap saja lagi, tetapi apa yang kita nak sentuh seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ini khusus ayat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang haid. Yeah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, iaitu dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum haid. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, huwa adza fa'tazilun nisa. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan, yang memudaratkan. Maknanya darah itu yang menjijikkan. Yeah. Kemudian fa'tazilun nisa, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu daripada wanita. Ada orang yang faham ayat ini, dia kata, oh maknanya kalau isteri dalam keadaan haid kena jauh. Kena duduk hotel kita. Itu yang pergi lepak mamak sampai pagi tu. Sebab apa? Sebab isteri dalam keadaan haid. Tidak. Nanti kita akan baca dalam hadis Bukhari, hadis Muslim. Dalam ayat ini Allah sentuh fa'tazilun nisa, kata ulama, iaitu kita tidak boleh mendekati isteri dalam erti kata bersama dengan mereka, iaitu bersetubuh. Minta maaf saya sebut sebab kita kena clear. Cut clear, kena jelas. Nak kena bagi faham. Kena bagi faham. Yeah. Dan kita tak boleh bersama sebagai pasangan suami isteri itu dalam erti kata bersetubuh. Kenapa? Kerana pada ketika itu yang disebutkan darah haid itu mudarat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut kul huwa azza, iaitu itu darah penyakit. Maknanya kalau sekiranya seorang suami mendekati menggauli isterinya dalam keadaan dia haid, maka suami pun boleh mendapat kesan sampingan, kesan-kesan mudarat itu. Kenapa? Kerana Allah sebut kul huwa azza. Katakanlah wahai Muhammad, itu adalah kemudaratan, azza. Maknanya kemudaratan bagi wanita dan kemudaratan bagi lelaki. Boleh cek dalam tengok dalam medical, apabila seseorang itu dia langgar juga hukum Allah yang ni, maka dia akan mendapat penyakit. Penyakit-penyakit yang kadang-kadang pelik hari ni hasil dari apa? Hasil daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini juga, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati dia, wanita ini, maknanya jangan bersama sehingga dia dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan dia selesai. Kemudian bila dia dah suci, kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dah suci, datanglah seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup ayat ini, subhanallah, tengok. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Sebab apa Allah sebut apa kaitan penutup orang bertaubat dengan haid? Kerana ada manusia yang telah melampaui batas, melanggar. Yang melanggar perintah itu tadi. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Kalau kamu dah ataupun buat dalam keadaan kamu waras, mungkin tak ada ilmu ataupun mungkin ada ilmu tetapi nafsu menguasai, taubat sebelum terlambat. Kerana itu dosa, itu haram. Kerana itulah Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta juga kepada orang-orang yang, Allah sayang kepada orang yang menjaga kebersihan. Jadi inilah intipati di dalam ayat seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan sedikit saja Dai Hadari dan sahabat-sahabat, kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW dalam hadis Muslim, romantiknya Nabi. Maknanya bukan seperti mana yang kita lakukan. Wanita haid, kita jauh. Lepak, tengok bola. Dengan kawan-kawan. Hari ni tengok kawan-kawan, kau kenapa tidur rumah aku? Bergaduh suami isteri. Tak, kerana isteri haid. Sedangkan Nabi SAW seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dalam keadaan haid, Aisyah minum, Nabi minum bekas Aisyah. Masya Allah. Dalam keadaan, ini riwayat, dalam keadaan haid, dalam keadaan Aisyah dalam keadaan haid. Dan bukan itu saja, Nabi SAW makan juga bekas. Romantik Nabi ni. Dia tengok bekas gigitan Aisyah, daging tu. Nabi tengok dalam keadaan dia haid. Maka waktu itulah Nabi gigit tempat yang sama. Dan dalam riwayat yang lain, bagaimana Nabi SAW yattaki'u fi hijri, kata Aisyah, iaitu Nabi SAW sandarkan kepalanya ke atasku ketika mana aku dalam keadaan haid. Maknanya
walaupun wanita dalam keadaan tidak suci, bukan bererti kita kena pulau dia, kita kena asingkan, kita kena kurung dia, yang seperti mana yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka ni bila datang wanita haid, mereka tinggalkan, kurung. Sebab itulah Islam mengangkat, yang tadi pejuang wanita ni, mengangkat martabat Islam, mengangkat martabat wanita. Maknanya bila dalam keadaan tidak suci, kita boleh bersama dengannya dalam erti kata, iaitu bersama, mengasihinya, mencintainya, jangan putus. Tetapi yang tak dibenarkan adalah bersama, iaitu dalam erti kata bersetubuh. Itu yang tidak dibenarkan saja. Sebab tu ada ulama menyebutkan hukumnya makruh. Seorang suami mendekati isteri dalam keadaan dia haid, iaitu dia berlega-lega antara pusat hingga ke lutut isteri. Hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab boleh jadi ke arah yang diharamkan. Ke arah yang diharamkan, takut-takut terlepas border tu. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama, dan itu mukaddimahnya sedikit panjang. Baik, bukan apa mukaddimah panjang ni supaya kita faham sebenarnya, doktor, kenapa ada antara kita yang mungkin Allah, isteri aku datang haid pula, tak apalah, lepak mamak lah, itu yang sampai ke subuh tu. Allahu akbar. Cumanya doktor, kita nak tahulah, mungkin di awal ini bagus juga jika kita dapatkan pencerahan lagi bagaimana nak menentukan darah itu darah haid, dan tempohnya berapa lama. Kesian Abang Haji tu lama sangat tak dapat dekat dengan isterinya tu. Baik, bila kita sebut tentang darah haid ini, kita kena tahu iaitu darah yang keluar ketika mana seseorang wanita itu telah cukup umurnya dalam mazhab Syafi'i 9 tahun. 9 tahun ataupun kurang sedikit, iaitu kata di dalam Mughni Muhtaj, dalam mazhab Syafi'i dia kurang, dia tak banyak, 16 hari saja. Maknanya tempoh 9 tahun itu, tahun ke-9 hari lahir anak mengikut kalender Qamariyah. Qamariyah ni mana kalender Islam lah, 9 tahun. Kalau kurang, maknanya kurang lebih kurang 16 hari. Kalau di bawah daripada 7 tahun tengok keluar darah, itu darah penyakit. Itu bukan haid, itu penyakit bagi wanita. Adapun tempoh dia, maknanya tempoh bagi wanita yang normal ini kebiasaan 6-7 hari. Dalam sebulan? Dalam sebulan. Setiap bulan dia akan datang. Kebiasaan ni normal lah, wanita normal. Tetapi ada kalanya dia datang sehari je. Dalam mazhab Syafi'i 24 hours. Orang kampung saya juga cakap. Macam orang kampung. Macam kan. 24 jam. Maknanya nanti kita akan tengok di papan putih bagaimana perkiraan 24 jam itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Maknanya kalau kita nak tentukan kadar haid itu, mesti dia cukup 24 jam. Ustaz, below daripada tu, bawah daripada tu, maka kalau sekiranya bawah daripada tu, bawah 24 jam, tak dikira sebagai darah haid. Jadi dia mesti 24. Dan berapa maksimumnya? Dia boleh pergi sampai ke berapa ni? Maknanya kata ulama 15 hari. Dalam tempoh 15 hari itu, maknanya kalau dia datang, tak datang, datang, tak datang, datang, tak datang, tempoh dalam lebih kurang 15 hari ni, 15 hari, 15 malam ni, kalau dia datang, tak datang, datang, tak datang, maknanya dikira sebagai haid juga. Gitu. Jadi kita akan pergi nanti ke papan putih. Cuma saya juga nak sedikit sentuh bila kita buka mengikut kajian-kajian hikmah wanita yang berada dalam keadaan haid ini. Kadang-kadang dia rasa macam kecil hati, Ustaz, saya ni tak boleh nak solat. Kalau saya pergi umrah nak tawaf pula tak boleh. Kemudian ibadat nak baca Quran pun tak boleh. Jadi orang lelaki untung masuk syurga dulu. Allah. Wanita kena dengar betul-betul, ibu-ibu, anak-anak wanita ni, apabila Allah berikan satu-satu perkara, maka dia sabar dengan perkara itu, walaupun nampak macam kurang akal kita, dia tak solat, maknanya kuranglah pahala dia, pahala solat dia itu tidak ada sudut bilangan lah. Daripada sudut bilangan. Tetapi seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, sabarnya dia dan mentaati atas perintah Allah, dia dapat ganjaran juga. Masya Allah. Dia dapat sama je ganjaran dia, bahkan lebih besar, sebab dia sabar. Dia tak mendekati suami dan suruh suami solat dan sebagainya, dapat ganjaran. Dan kata para alim ulama, iaitu hikmah wanita darah haid ini ada beberapa, saya sentuh beberapa saja. Yang pertama, dia sebagai antibakteria. Ini disebutkan di dalam kajian-kajian medikal, mengandungi sel sistem dan membantu dalam kesuburan wanita. Ini sebab itu wanita tu dia ada kitaran haid dia. Kemudian yang kedua, dia mengelakkan penyakit akibat persetubuhan. Maknanya bila darah tu keluar, kan yang disebut kul huwa azza, itu adalah darah kotor. Maksudnya seolah-olah macam menyucikan rahim. Sebab itu kata para alim ulama,
khususnya kepada mereka yang dalam bidang medikal, bila mereka baca artikel yang telah dibuat sama ada barat ataupun di sini, maka inilah yang mereka dapati hikmah yang sangat hebat. Dan kerana itulah bila kita tahu hikmah, rupanya bila kita tak bersama dengan pasangan kita dalam keadaan tempoh haid mengelakkan kemudaratan. Dan disebutkan lagi dia menyucikan rahim. Sucikan rahim bagi wanita yang satu, kematian suami. Sebab bila dia nak dapatkan suami yang baru, rahim kena suci. Ataupun dalam keadaan dia bercerai hidup. Sebab tu kalau bercerai hidup 3 kali suci. Tujuan dia apa? Supaya tidak bercampur keturunan. Kalau katalah cerai hari ni, esok wanita kahwin. Tiba-tiba anak yang lahir tu anak siapa? Anak suami ni ke? Anak suami akan datang tu cerai pula, kahwin pula, tak tahu dah zuriat. Sebab tu antara kepentingan dalam disebutkan dalam maqasid syariah, hifzul nasl, menjaga keturunan. Itu menjaga keturunan tu penting dah. Sebab tu itu di antara yang disebutkan oleh para medikal, wanita haid ni sebenarnya dia memberi satu kesihatan kepada wanita tu sendiri. Sebenarnya ilmu ni sangat penting ya doktornya. Baru kita tahu sebenarnya kenapa, apakah hikmah di sebalik 3 kali suci selepas bercerai ataupun kematian suami itu. Subhanallah, hari ini kita dapat pencerahannya. Cumanya banyak lagi kita akan kongsikan, banyak lagi kita akan diskusikan. Terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan tentang darah haid bersama dengan Ustaz Dr. HD. Sebab itu Tanyalah Ustaz ni kalau boleh ajaklah anak-anak untuk tonton sama-sama. Tambah-tambah topik hari ini berkaitan dengan darah haid kan. Janganlah pula yang tonton ni ialah yang dah 20 tahun dah putus haid. Tak jadilah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Ya, hari ini kita sembang-sembang bersama dengan Dr. HD. Baik doktor, kalau kita lihat dekat sini, doktor ada tunjukkan beberapa mungkin fakta yang kita kena tahu berkaitan dengan darah haid. Mungkin doktor boleh kongsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hadhari, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Ilmu mengenai tentang haid ini bukan ilmu wanita saja. Ya. Kalau dia lelaki yang sejati, ya macam kita lah. macam da'i kita ni. Walaupun katakanlah dia, ustaz saya tak beristeri lagi. Yalah, kalau Allah rezekikan dia beristeri, dia kena tahu juga. Kena tahu. Mungkin dia ada kakak, mungkin dia ada mak. Jadi ilmu ni kena diketahui oleh semua. Sebab ni bukan ilmu untuk wanita. Yalah, wanita lagi-lagi dia kena tahu. Walaupun yang tadi Da'i sebut, kalau dia dah sampai satu tempoh yang disebut monopos, ataupun dalam bahasa Arab dia disebut sinnul ya'as. Sinnul ya'as ni adalah satu tempoh yang disebutkan oleh para alim ulama khilaf. Berselisih berapa tempoh monopos ni. Ustaz, saya 60 tahun pun keluar lagi ustaz. Adakah disebut sebagai darah haid ataupun istihadah? Jadi semua tu saya akan kupaskan insya-Allah. Cuma bantu saya untuk kongsikan. Kalau ada komen insya-Allah boleh komen. Insya-Allah kalau kita tengok sempat kita akan jawab. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, apa itu darah haid? Seperti yang saya sebut tadi, darah haid bermula pada umur 9 tahun. Qamariyah, iaitu bulan Islam, lebih kurang. Maknanya lebih kurang itu disebutkan oleh para alim ulama di dalam Mughni Muhtaj, iaitu tempoh yang kurang dari 16 hari. Maknanya kurang itu 16 hari je. Kalau kurang banyak ustaz, setahun, maknanya umur dia 5 tahun dah ada darah. Jadi itu bukan darah haid disebutkan. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i disebutkan ia bermula pada umur 9 tahun mengikut kalender Qamariyah. Mana kalender Qamariyah ni bulan Islam lah yang kita tengok Syawal, Ramadan ni nak Ramadan berapa, yang kalender tu yang kita rujuk. Selalunya orang tengok Ramadan aja. Ramadan je. Siap hafal waktu solat maghrib. Kenapa? Kerana nak buka puasa. Jadi orang boleh hafal. Baik, kalau kita tengok tempoh pula. Okey, tempoh ni kalau boleh snap gambar, abang kamera nanti buat, nampak, snap, bagi dekat anak. Bagi dekat cucu. Supaya apa mereka pun faham. Tempoh haid ni paling minimum sehari semalam, iaitu 24 jam. Okey, saya sedikit pendetailan di sini. Ustaz, saya keluar haid, bukan saya lah, orang lah. Ni dia orang tanya soalan. Dia keluar haid dalam keadaan 2 jam. Maksudnya 2 jam dia keluar, kemudian dia berhenti.
adakah itu dikira, kemudian tak datang dah, adakah dia dikira sebagai haid? Maka jawapannya, tengok paling minimum ni dia mesti 24 jam. Kalau katakanlah dia keluar sejam, kemudian tak, keluar sejam, kemudian tak, keluar sejam, kemudian tak, contohlah dia putus-putus, tengok juga campur tu, kata ulama, dapat tak 24 jam? Dia mesti keluar 24 jam. Mana campur, dia bukan keluar macam kita buka pipe keluar je, minta maaf, ini kena sebut. Faham. Tapi dia kadang-kadang dia keluar sikit tu dia berhenti. Tengoklah, ini dalam keadaan sejam ni dia keluar. Kemudian tengok dia berhenti tu setengah jam. Kemudian dia keluar lagi. Cukup tak 24 jam kata ulama? Ni dalam mazhab Syafi'i disebutkan dia mesti sehari semalam 24 jam. Jadi bila keluar tu wanita kena tengoklah, kena tahulah. Jadi ustaz, bila dia keluar tu, contoh dia keluar, adakah saya perlu meninggalkan solat? Ni jawab, selalu kebiasaan orang akan tanya. Maksudnya tengah solat tu tiba-tiba keluar? Tiba-tiba keluar, tengok, darah. Jadi waktu itu, sangkaan dia itu adalah darah haid. Kerana apa? Kerana dia tahu, normalnya dia, selalu wanita ni dia ada tempoh-tempoh, dia tahulah dalam sebulan ni, dia datang tengah ke, ujung ke, awal ke. Jadi dia tengok, kalau memang dalam keadaan dia memang darah itu akan keluar pada waktu yang telah ditentukan, maka waktu itu walaupun dia tengah solat, dia rasa keluar, solat dia tak boleh diteruskan. Batalkan solat. Tak apa Ustaz, dah alang-alang menyelup perkasam, dia kata. Kita solat terus, tunjuk mantap iman kita. Allah. Jadi tak boleh, hukumnya haram. Sebab bila haid tak boleh beberapa perkara lah. Ini disebutkan 24 jam. Kemudian kebiasaan haid, kebiasaan wanita ni 6 atau 7 hari. Ustaz, kalau 8 hari, sama. Dia lebih kurang. Ada kata 5, ada kata 6, ada kata 7, mengikut tubuh badan seorang wanita. Kerana semua wanita ni berbeza. Dia tak boleh comparekan dengan orang lain. Kakak comparekan dengan adik. Dia kata, saya 14 hari Ustaz. Adakah saya ni masalah? Tak. Kerana, kata para alim ulama, kebiasaan mungkin dia lebih atas faktor-faktor hormon dan sebagainya lah. Tempoh maksimum dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Ini adalah maksimum. Ini maksimum. Ustaz, kalau 16 hari Ustaz dia datang, jadi satu hari yang ada itu darah disebut istihadah. Okey, lebih daripada tu ya. Lebih daripada 15 hari 15 malam, maknanya kena kira. Sebab tu wanita dia kena ada buku ataupun sekarang ni smartphone lah. Dia tengok keluar pada pukul berapa. Jadi dia kena tengok pukul berapa dia keluar, kena tengok 15 hari 15 malam, dan lepas daripada 15 hari 15 malam sekiranya keluar juga, kena tak dia solat? Kenalah, sebab darah istihadah kena solat. Kalau darah haid tak perlu solat. Betul. Jadi sebab tu kena hati-hati. Nanti saya akan sentuh sedikit mengenai tentang solat juga. Tapi sebelum daripada tu kita nak tengok jenis darah. Baik. Darah haid dia adalah darah yang keluar mengikut kitaran setiap bulan. Mana setiap bulan tu wanita yang normal dia akan keluar. Tetapi ada juga wanita yang dia tak keluar. Ustaz, 3 bulan tak keluar Ustaz. Mungkin tak keluar. Mungkin ada sebab-sebab faktor yang tertentu lah. Sebab mungkin faktor dia ambil pil menahan haid. Ataupun mungkin dia ambil pil perancang. Contohlah saya tak tahulah, itu kena tengoklah atas, kadang-kadang atas faktor kesihatan. Ni mungkin. Jadi haid dia tak keluar. Jadi bila tak keluar tak apalah. Tetapi bila keluar, maka dia dihukum sebagai darah haid sekiranya dia mengikut kitaran ataupun dia mengikut tempoh haid yang disebutkan tadi atas tadi. Baik. Kalau keluar lebih, kita sebut tadi darah istihadah nama dia. Darah istihadah ni adalah darah, dia minta maaf, tulisan dia macam naik ke langit. Itulah. Dia lebih naik ke sini. Baik. Darah yang keluar di luar kebiasaan tempoh haid. Di luar kebiasaan tempoh haid. Kita sebut tempoh haid ni berapa? Ni tempoh dia. Ni nombor 1 tempoh. Paling minimum. Kebiasaan maksimum. Ni maksudnya tempoh. Lebih daripada tempoh ni, contohnya kalau tak cukup 24 jam. Dia keluar 2 jam, lepas tu tak keluar dah. Jadi tak keluar, tunggu, tak keluar. Jadi dia kata tempoh itu mungkin itu adalah darah penyakit sebab tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, maka dia kena solat. Adapun solat yang dia tinggalkan kena qada. Kena qada. Ni yang kita sebut tadi, kena faham betul-betul.
Dan wanita, contohlah wanita yang haid, kadang-kadang kebiasaan dia tahu dah hukum, maknanya tak boleh solat dan sebagainya. Tetapi masalah orang wanita ni, suami-suami kena jaga-jaga, dia kadang-kadang mengambil mudah. Contoh, masuk Zuhur pukul 1.30, ni contohlah. Masuk Zuhur 1.30, ni contoh. Okey, Zuhur kita sebut Zuhur. Dia datang haid 1.35. Baik, 5 minit. 1.35, 5 minit. Zuhur dia kena solat tak? Dia kata, Ustaz, 5 minit mana macam mana saya nak solat? Jadi hukumnya Zuhur ni dia kena qada. Sebab tempoh 5 minit ini cukup baginya untuk solat. Orang solat 4 minit je. Betul. Kan? Kalau lagi cepat 3 minit je. Kan? Tapi 5 minit tu siap wirid lah. Maknanya cukup tak? Kata ulama cukup. Bila kata cukup untuk dia solat, maka yang dia tinggalkan tu kena qada nanti habis. Zuhur tu dia kena qada balik. Qada habis dah tempoh, contohnya dah 8 hari dah bersih dah semua, dah sampai naqaq. Dah habis dia bersih, dia dah masukkan kapas, dia tengok dah memang suci, maka dia kena qada zuhur yang dia tinggal. Ni bukan tinggal secara sengaja sebab mungkin dia tak perasan, tapi dia yakin masuk zuhur baru dia haid. Dan sempat untuk solat. Kata ulama, tengok sempat tak solat. Kalau sempat, mungkin dia melewatkan, kerana kelewatan atau dia melewatkan, maka zuhur itu tadi dia tak boleh skip. Walaupun dia kata solat boleh ditinggalkan disebabkan haid, tetapi waktu ini dah masuk dulu. Jadi dia kena qada. Baik. Jelas. Itu yang disebutkan darah istihadah tadilah, dan cerita tentang solat. Kemudian dia ada satu lagi darah wiladah. Darah wiladah ni adalah darah yang keluar sewaktu bersalin. Wiladah ni bersalin. Dan juga jika berlaku keguguran. Ni ramai tanya, Ustaz, saya gugur. Tadi kalau bersalin tak apalah, kita tahu darah tu, darah wiladah, darah disebabkan ni. Jadi adakah darah, ni darah yang ketiga, adakah darah yang keluar hasil daripada disebut keguguran itu adalah darah juga, darah disebut darah wiladah. Kemudian dia kena mandi wajib lah. Dan kemudian atas pembedahan, Caesar lah. Kalau dia pembedahan, maknanya dia tak ikut secara normal. Dia buat pembedahan. Contoh anak tu songsang. Bukan dia songsang hidup songsang ni. Dalam keadaan ni anak patut keluar macam tu, perlu dibedah. Dia melentang, dia seronok sangat duduk dalam perut. Itulah. Jadi dia kena buat pembedahan. Maka itu disebut darah wiladah. Ada satu lagi darah, nampak? Darah pun dia, ni bukan darah jenis O. Bukan. Itu jenis. Ini suami lain. Kena tahu ni. Ini suami kena tahu. Darah disebut darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar selepas bersalin. Tempoh dia lahzah. Saya tak tulis itu, tempoh dia lahzah. Lahzah ni seketika. Walaupun kadang-kadang dia 2 minit dia keluar, lepas tu dia berhenti lah. Terus suci. Ada wanita begitu. Tapi itu tempoh paling sedikit. Maknanya keluar sedikit, lepas tu dia dah tak keluar. Maknanya bila dah suci, dia boleh mandi dan sebagainya. Dan ada wanita yang tempoh dia semaksimum, rapat maksimum berapa? 60 hari. Jadi macam tadilah, maksimum 15 hari 15 malam bagi haid, nifas. Nah, ini nanti insya-Allah darah istihadah kita akan ada bahagiannya. Akan ada kupasannya. Darah nifas ada kupasannya juga. Sekarang baru saya faham kenapa wanita ni begitu details dan spesifik. Sebab kalau ikutkan bukan setakat kena ada jadual sendiri. Jenis-jenis darah pun mereka kena tahu, kena pasti. Betul. Kalau lelaki, tuan-tuan perempuan, dia tahu satu je, berdarah hidung je. Itu yang dia tahu ya. Baik, kita nak raikan soalan di Facebook ni, doktor, daripada Nur Maziah. Katanya, kemuskilan saya adalah ada orang yang dah lama tak datang haid. Tapi satu hari tu dia didatangi haid walaupun setitik dua. Pertanyaannya dari segi hukum, adakah ia dikira haid? Dan kalau kering walau sehari dua, kena mandi wajib juga ke? Atau macam mana? Silakan doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia soalan ni boleh dipahami dengan dua makna. Satu, adakah dia tempoh seperti yang kita sebut monopause? Iaitu dia dalam kategori sinul yas, iaitu tempoh monopause ataupun putus haid, ataupun dia dalam tempoh keadaan dia normal, maksudnya belum lagi sampai tempoh tu. Baik, saya nak kupaskan yang pertama dulu. Kalau sekiranya dia adalah kategori monopause, contohnya waktu sinul yas tu waktu bila?
Umur menopause tu bila? Ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, ada ulama dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pandangan. Ada ulama yang menyentuhkan seperti mana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia menyatakan umur menopause adalah 62 tahun. Baik. Ada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, kena tulis, umur menopause 62 tahun 62. mengikut pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, dia tidak ada waktu tempoh dia. Maknanya ada ulama ada kata 50, ada kata 55, ada kata 65, ada kata 70. Ada ulama kata tidak ada tempoh, selagi mana dia keluar maka dia dikira sebagai haid lah. sekiranya cukup syaratnya. Apa syarat dia? Kalau dia kata macam tadi dalam soalan, yang ni yang saya nak pergi yang kedua. Kalau dia normal, maknanya kalau dalam keadaan normal, dia kena tengok capai tak paling minimum. Dikira dari sudut masa ni. Dikira mengikut sudut masa. Kalau dia kata satu hari dia keluar setitik dua. Setitik dua tu adakah capai 24? Dia keluar setitik tapi capai 24 jam. Bila capai 24 jam dikira sebagai haid lah. darah haid. Tapi kalau tak keluar, Ustaz, keluar 2 titik, 3 titik saja. Lepas tu tak keluar dah? Lepas tu tak keluar. Maka tak boleh dikira sebagai darah haid kerana tak cukup 24 jam. Kalau tak cukup tu kena mandi ke tak? Tak perlulah sebab itu bukan darah haid. Faham. Jadi itu darah seperti biasa, darah yang kotor, maka kita kena bersihkan dan kena qada solat. Ya. Kalau sekiranya kita jangka itu darah haid, tiba-tiba tak cukup 24 jam, kita tengok dah berhenti, maka solat yang ditinggalkan kena qada. Ada orang tanya ni soalan lah, sedikit soalan. 6-7, kemudian kita kata maksimum 15 hari. Jelas maksimum 15 hari. Baik. Tiba-tiba abang kamera tengok 7 hari dia dah haid. 7 hari haid. Yeah. Okey. Dia jangan tulis tukar air kedi dia kan jadi hadi pula. Ni banyak kali saya tertukar kadang-kadang tulis nama sendiri. Aduh. 7 haid maknanya 7 hari lah, 7 hari. Kemudian hari ke-8 suci. Hari ke-8 ni suci. 9 suci, 10. Hari ke-11 haid balik. Datang darah. Datang darah. Okey. Ni soalan cepu cemas. Hari ke-11 ni haid ataupun tidak? Cuba tanya producer. Penerbit. Jadi, kalau dia tengok tempoh dalam masa 15 hari ni, tak keluar daripada 15 hari, maka darah ni dikira sebagai darah haid. Sebab tak lebih 15 hari lagi. Dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari. Sebab tu kita kena faham. Ustaz, ni suci ni saya dah solat, Ustaz. Ya. Maknanya 7 hari dah haid, saya tengok dah bersih. Hari ke-8 dah bersih, 9 dah bersih, 10 dah bersih. Saya solat. Dah solat ni, maka solat tak apalah. Sebab kita mana tahu kita akan datang darah lagi. Habis dah kan. Jadi ganjaran tu Allah bagilah, tu jangan kira. Ya. Jadi hari yang ke-11 ini belum lagi melepasi tempoh maksimum, maka dia dikira sebagai darah haid. Kalau dia keluar, tiba-tiba keluar hari yang ke-16, baru keluar darah, baru keluar. Baik. Maknanya ni semua suci, ni semua dalam keadaan suci. Hari yang ke-16 dia dah kira, baru keluar darah. Soalan dia. Hari ni ustaz pula tanya soalan wanita-wanita penonton. Dikira sebagai haid ke ataupun darah apa? Saya rasa jawapannya kejap lagi, doktor. Okey, jadi anda dulu kena jawab dululah. Sembang antara mak dan anak, tanya suami tu, mungkin suami terkejut kan ada soalan tu. Nantikan selepas ini, tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah segala persoalan, segala kekeliruan, kecelaruan kan semuanya terjawab dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini ramai yang nak tahu tentang apakah itu darah haid, kena faham, kena betul-betul hadam. Hari ini terjawab bersama dengan Ustaz Dr. HD. Cumanya
Tadi doktor ada satu soalan yang doktor tanya, macam mana pula kalau hari ke-16 tu keluar darah kan? Kalau di laman sosial kita, di Facebook live kita, ramailah Makcik Jaitun, Makcik Rafi'ah, Makcik Emma pun ada, sedap nama tu. Semuanya menjawab. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Macam mana ni doktor kalau hari ke-16 keluar darah? Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, maknanya kita cakna dengan apa yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah. Itulah. Jadi bila kita katakan tadi, tempoh maksimum yang boleh pergi haid ini kalau dah dikira minimum sehari semalam, maknanya dia boleh pergi ke 15 hari. Jadi kalaulah 7 hari dia haid, hari ke-8 dia suci, hari ke-11 sampai dah ke 15 pun dia suci, hari ke-16 tiba-tiba dia keluar darah pula. Adakah ia dikira sebagai haid? Maka jawapannya tidak, sebab dia dah melepasi tempoh 15 hari tadi. Okey. Jadi hari ke-16 itu adalah hari istihadah, darah istihadah lah. Jadi darah istihadah ni dia kena bersihkan dan dia kena solat seperti biasa. Baik, soalan dia lagi. Ada soalan, ustaz pula bagi soalan. Ustaz boleh bagi soalan lain macam kan. Ini tanyalah penonton ni. Ini tanyalah penonton, bukan tanyalah ustaz. Merubah dia cara hidup. Baik, katakanlah sekiranya sebab saya buat situasi tu supaya kita ada engagement. Betul. Baik, katakanlah sekiranya dia dah habis 15 hari semua, dia dah darah maksimum hari yang ke-20. 15 hari tu dah maksimum, kemudian 5 hari selepas daripada tu keluar darah haid. Baik. Keluar darah lah, bukan darah haid. Keluar darah. Dikira darah haid ataupun tidak? Maka jawapannya, boleh tolong jawab dulu. Hadiah disediakan. Jadi jawapannya sahabat-sahabat penonton, tempoh bersuci pula. Maknanya tadi tempoh haid 15 hari. Tempoh bersuci dalam mazhab Syafi'i kita sebut ni 15 hari juga. Maksudnya apa sahaja yang datang dalam tempoh bersuci 15 hari ni haid kita sebut. Apa sahaja yang datang dalam 15 hari ketika mana dah capai paling minimum sehari semalam 24 jam. Kemudian apa yang datang selepas daripada tu, dia datang haid, kemudian dia suci, dia kira dah kering, kemudian datang lagi, kemudian kering. Dalam tempoh 15 hari dikira sebagai haid. Lepas 15 hari nak ke 15 hari itu pula, 15 hari ke 15, maknanya 30 lah. 30 lah. Dipecahkan 2, 15 hari haid, 15 hari itu adalah tempoh suci. Maknanya 15 hari dalam tempoh suci, apa saja yang keluar dikira sebagai darah istihadah. Jadi wanita-wanita, ayah-ayah, suami-suami kena pastikan darah istihadah ni dia kena solat. Kena solat, maknanya kena solat dia macam biasa. Macam orang yang keluar, minta maaf saya sebut, keluar air kencing, berhadas. Jadi dia kena basuh, kemudian dia tukar elok-elok, kemudian dia solat seperti biasa. Sebab darah itu disebut sebagai darah penyakit, darah istihadah. Dia tak dikira sebagai darah haid. Darah haid yang Allah berikan tempoh untuk boleh meninggalkan solat, bukan saja solat, boleh meninggalkan tawaf, bukan saja boleh meninggalkan tawaf, boleh meninggalkan membaca Al-Quran, bukan itu saja, boleh meninggalkan suami. Suami ajak, menggeletar suami ni contohlah. Tak kira juga kau kena taat, tak boleh taat. La ta'ah, dalam hadis Nabi SAW tidak ada ta'ah kepada makhluk untuk fi maksiatil khaliq, untuk melakukan maksiat kepada Maha Pencipta. Suami minta macam mana pun tak boleh diberikan kerana dalam tempoh haid. Bawa bertenang bang, dalam tempoh ni 15 hari kita kena tengok. Jadi dalam tempoh itu, maka kata para alim ulama, tidak dibenarkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi itu antara yang disebutkan. Kena ingat betul-betul formula ni. Yang ni paling penting, paling minimum 24 jam. Kebiasaan ni biasalah 6 ke 7 hari ke 8 hari mengikut sistem hormon badan wanita lah. Maksimum pergi 15 hari. 15 malam ni dikira haid. Lepas daripada tu istihadah. Ataupun kalau wanita yang dah suci, kira 15 hari. Okey, contoh. Kalau wanita ni dia dalam keadaan dia datang istihadah, maka boleh tak dia baca Quran? Maka jawapannya boleh. Boleh. Kalau dia istihadah, maka kerana istihadah ni darah kotor saja. Baik. InsyaAllah kejap lagi kita akan pergi dengan lebih lanjut apakah perkara yang dilarang ketika haid
Boleh Ustaz ya, doktor ya. Cumanya saya nampak doktor, apabila pencerahan daripada doktor ni membolehkan satu perkara yang saya terfikir dari tadi. Bagi mereka yang pergi menunaikan umrah, jadi mudah bagi mereka, terutamanya dalam mengira supaya mereka dapat laksanakan umrah itu kan, doktor ya. Subhanallah. Baik doktor, ada satu soalan daripada Saziatul di Facebook ni, katanya macam mana situasi anak yang masih berumur 9 tahun namun telah didatangi haid? Macam mana bagi situasi awal untuk kita didik dan panduan awal sebagai ibu bapa sekiranya seawal begitu telah didatangi haid? Apakah terdapat keringanan sekiranya ada solat yang perlu diqadakan dan ada puasa yang perlu digantikan? Soalan kedua tu keringanan pula. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih pada Puan Syaziatul Siddiq. Satu soalan yang bagus, kerana soalan penonton tanyalah Ustaz ni, subhanallah, semuanya bagus-bagus. Jadi teruskan bertanya. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, kita kena ingat, saya sebutkan tadi, bila anak yang telah capai umur baligh, yang telah, khususnya wanita yang telah datang haid, ke atasnya hukum taklifi. Apa maksud hukum taklif? Bebanan hukum ke atasnya. Maknanya perkara yang wajib, perkara yang makruh, perkara yang haram, perkara yang mubah, perkara yang harus sunat ni semua dia kena jaga. Ya. Jadi kalau sekiranya dia meninggalkan solat, wajib ke atasnya qada. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam tempoh tu. Dia dah masuk dalam hukum yang telah ditaklifkan. Kalau sebelum daripada tu tak apa. Sebab tu Nabi SAW suruh ajarkan anak ni di awal usia yang awal. Ajarkan solat. Bukan dah balik baru nak ajar. Jadi sebelum daripada masuknya umur baligh, maka kena ajar dah anak ni. Kenapa? Kerana kalau sekiranya dia meninggalkan puasa, dalam hukum dia dah masuk dalam tempoh, orang kata umur akil baligh, maka puasa yang ditinggalkan tadi kena qada. Kalau solat, maka dia kena qada. Bukan itu saja, hukum dia melibatkan tentang aurat. Ya. Jadi kalau mungkin anak 5 tahun mungkin susah lah ya, walaupun ada umur 3 tahun, umur 4 tahun nak suruh dia pakai tudung, mungkin kadang-kadang kejap lagi tu dia cabut dah. Tak ada dah. Tudung bawa kereta dah. Bawa kita pun tak tahu mana dah kan. Tetapi tak apa, itu adalah latihan. Yeah. Apabila sampai dalam tempoh dia dah masuk umur akil baligh, maka sehelai rambut yang keluar daripada tu hukumnya haram. Allah. Maka kena jaga. Jadi macam mana kita nak tarbiyah? Tarbiyah daripada awal. Itu yang disebutkan dalam pepatah kita, melentur buluh biarlah daripada rebung. Pepatah ni, istilah ni, dia ada dua benda yang perlu kita fokuskan. Ada orang fokuskan kepada rebung itu. Sebenarnya bukan rebung saja. Ni cerita rebung pula. Ni maknanya melentur buluh biarlah daripada rebung. Maknanya nak lentur anak biarlah daripada kecil. Jadi ada orang fokus pada kecilnya, tetapi dia lupa tentang cara melenturnya. Cara melentur tu, kalau kita nak tengok, nak lenturkan rebung ni kena ada alat dia. Betul. Bukan kita guna tangan, kemudian macam mana cara dia. Sebab itulah kaedah ulama sebut, ajarnya supaya dia faham dengan ilmu ni sedikit-sedikit. Iaitu dengan kita beri penerangan, macam hari ni kita beri penerangan, nanti ini umur akil baligh, darah, nanti dia tanya, mama, contoh, kenapa wanita ni keluar darah? Jadi kita kena ajar, jangan malu. Sebab Nabi SAW pernah ditanyakan oleh sahabiah, bertanyakan tentang hukum ni. Dan benda itu tak boleh kena ada rasa, orang kata segan. Yalah kalau ada ustazah, maknanya lebih baik refer ustazah lah. Tetapi kalau sekiranya waktu itu kita nak bertanya, maka ada adabnya dan perlu kita memberi pengetahuan itu dengan jelas. Macam hari ni. Jadi cara ajar anak adalah daripada sebelum umur akil baligh itu, maka kita dah ajar beberapa perkara tentang auratnya, tentang solatnya, tentang hukum hakamnya. Maka sudah pasti anak itu nanti dia akan mengetahui tentang cara bagaimana dia menguruskan ketika mana darah haid. Dan sedikit saja lagi dah. Dia darah haid ini juga berkaitan tentang cara bagaimana kita menyempurnakan darah itu tadi. Dia dah ada darah haid. Ada orang yang kadang-kadang darah tu minta maaf, dia ambil, dia pergi buang. Kita kena ingat, darah itu boleh digunakan untuk sihir. Allah. Sebab tu orang dulu, rambut wanita ni kalau dia ambil, dia gulung. Bukan dia simpan, dia gulung, ataupun darah tadi dia tanam. Kita hari ni lempar, merata lempar. Ikut suka. Ikut, kadang dalam tandah, sak masuk. Jadi saya sentuh juga, kerana ini antara hukum fiqah. Cara menguruskan darah itu. Darah ni lebih baik ditanam, tapi ustaz,
maunya kita nak asyik tanamnya kata kan. Duduk apartmen. Duduk tingkat atas, mana ada tanah. Jadi uruskannya dengan baik, balut dengan plastik elok-elok supaya orang tak tahu itu adalah, dalam tu adalah darah haid. Sebab bila orang tahu, orang kalau dengki dengan kita, dia ambil darah tu, dia ambil barang-barang kita ni, dia boleh menggunakan untuk tujuan sihir. Sebab tu kena ingat, kena sentiasa perhatikan. Baik, soalan kedua daripada Saziatul tadi, ada tak keringanan, ada excuse ke untuk qada solat dan juga amal ibadah termasuk puasa? Baik, kalau sekiranya dia dah masuk dalam umur yang disebutkan tadi, dah masuk, dah keluar darah haid, maka tidak ada keringanan baginya solat. Kalau sekiranya dia meninggal, kena atasnya qada. Kalau dia meninggalkan puasa, ke atasnya kena ganti. Sebab bila dah masuk tu, dia dah bersedia dengan solatnya, dengan puasa yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Maka tidak ada keringanan lah. Ustaz, tak apa dia baru belajar. Tak, belajar awal lagi. Jadi bila dah masuk umur akil balik, dia dah masuk umur persediaan untuk melakukan hukum taklifi, hukum hakam yang diajarkan oleh Al-Quran dan baginda Nabi SAW. Baik, ada soalan juga yang mungkin saya mewakili para penonton di luar sana. Bagi mereka yang mengalami haid, doktor, teringin nak baca Quran, jadi nak pegang tak boleh. Jadi baca apa yang ingatlah, qul huwallahu tabat yada, qul a'udzu birabbin nas, ROI. Boleh ke doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sekiranya dia tengok kepada keadaan wanita itu. Kalau sekiranya wanita itu student ataupun dia dalam kategori dia belajar, maknanya dia belajar yang dia tak boleh meninggalkan Al-Quran. Waktu tu ulama sebut hukumnya ada hukum yang khusus kepadanya. Hanya kepada mereka, kepada mereka yang mungkin sebab belajar ataupun ada exam, terpaksa. Kalau tidak, mana dia, Ustaz, saya haid, jadi saya tunda exam, mana boleh. Ataupun dia mengajar, ustazah, contohnya saya tak boleh mengajar hari ni, saya cuti seminggu, tak boleh. Seronok macam tu. Jadi benda-benda macam ni disebutkan oleh ulama, dibenarkan sekiranya ada sebab-sebab yang khusus tertentu. Baik. Tetapi kalau saja-saja, Ustaz, waktu haid je saya rasa teringin nak baca Quran, waktu tak haid tak teringin pun. Terbalik, waktu haid lah iman dia mencanak tinggi, saya rasa nak baca satu Quran. Jadi ketika itu kalau sekiranya tak ada keperluan, tak dibenarkan. Dan sedikit saja lagi secara ringkasnya, dia boleh masuk, kalau kita macam 3 kul, dia boleh termasuk dalam zikir-zikir, niat zikir. Nanti saya akan terangkan kejap lagi, insyaAllah. Okey, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, apa lagi yang boleh mereka menyumbang? Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang, membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Satu keunikan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, dan itu adalah usaha daripada Dr. Hadi. Doktor, mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut, apakah itu kompleks ini? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, kita ingin bangunkan, kita ingin meninggikan, kita ingin menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada kalimah yang paling mulia melainkan kalimah ini. Dan kalimah inilah yang kita nak bawa sehingga kita menemui Allah. Dan kalimah ini juga yang kita nak lafazkan ketika mana kita dalam keadaan sakaratul maut. Maka kalimah ini sekiranya kita nak dapat, mestilah kita perjuangkannya. Jadi kompleks ini adalah untuk kita melahirkan para da'i mu'alaf. Mereka berdakwah, mereka keluar, mereka berjalan di atas muka bumi untuk tujuan dakwah. Berbilang bangsa, berbilang bahasa. Untuk mengislamkan, untuk mengusaha memberikan kefahaman tentang keislaman. Jadi ini mesej yang kita nak cuba sampaikan. Dan bukan itu saja, yang uniknya kompleks ini dibina dalam 3 budaya. Yang ni yang kata perpaduan ni. Itulah. Kalau kita tengok
Islam adalah seperti itu, seperti Thailand, satu agama pelbagai bangsa. Kita ada seni bina kerajaan negeri ataupun Melayu, bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Jadi falsafahnya bila kita masuk ke ruang solat itu, kita akan sembah Allah yang Maha Esa. Apapun bahasa kamu, apapun bangsa kamu, bila kita mengungkapkan kalimah takbir itu, iaitu kalimah yang semua orang akan sebut, Allahu Akbar. Jadi ini mesej yang kita nak sampaikan. Islam tak meninggalkan budaya mereka, tidak meninggalkan bahasa, tidak meninggalkan bangsa. Jadi mereka duduk dalam satu saf. Tidak ada saf untuk Melayu, saf untuk Cina, saf untuk India, tidak. Kita boleh, orang Cina pun boleh jadi imam, orang India pun boleh jadi imam, orang Melayu pun boleh jadi imam. Itu yang dibawa oleh Islam. Sebab tu sahabat-sahabat, yang paling penting adalah keislaman dan ketakwaan. Sebab tu kita kena sokong, kita kena usaha untuk mendirikan sebuah kompleks ini. Jadi alhamdulillah, baru-baru ni saya jumpa dengan Datuk pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Dia pergi sendiri melawat tapak. Memang ada gambar-gambar, boleh tengok di FB Ustaz. Jadi alhamdulillah, kerja-kerja kita bila kita sebut, kita kata kita masuk ke Majlis Pembandaran. Hari ni juga, kejap lagi pukul 9.30, Majlis Pembandaran Alor Gajah panggil kita untuk berikan keputusan penuh dan sebagainya untuk pembinaan ini. Jadi tuan-tuan punya sumbangan itu kita buat dengan proper, masuk mengikut undang-undang, dapatkan CF supaya bangunan ini kekal sehingga hari kiamat dengan izin Allah. Kan itu kita mohon dana hari itu cerucuk. Saya sebut inilah tempat yang kita akan dirikan pasak ni, dan insya-Allah kita juga akan mendirikan tiang-tiang utama yang akan menyokong setiap bangunan, setiap inci ni. Jadi kita buka peluang 72,000 kaki persegi, maknanya satu kaki persegi untuk nak mengumpulkan dana itu tadi pembangunan 350 setiap kaki. Jadi kalau habis Ustaz, jadi kalau habis kita tak boleh nak buat apalah. Jadi inilah masanya, ayo sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi saham akhirat, bukan saja kita, untuk ahli keluarga kita. Jadi rebut sekarang ni, peluang ada. Kalau nak sedekah subuh boleh, kalau nak sedekah hari Jumaat, tunggu Ustaz saya nak Jumaat, bangun-bangun celik je, ingat nombor akaun, snap gambar ni, ingat Pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk melahirkan da'i mu'alaf. Ini komplek yang pertama di Malaysia nak melahirkan anak-anak mu'alaf. InsyaAllah semoga Allah merahmati dan meredai. Dan pada 13 hari bulan ni nanti, Ustaz akan berada di tapak. Ada 5 biji bas nak datang. Buat rombongan Cik Kiah. Dia kata, Ustaz buat kuliah di tapak. Jadi sebelah tu ada tanah kosong, taklah kita pergi tengah orang nak buat construction, kita nak pergi duduk tengah-tengah. Kan syahid kita. Jadi 13 hari bulan, siapa-siapa yang nak datang maka boleh datang, walk in je, tak perlu nak daftar, tak perlu nak bayar. Ada sedikit pengisian yang kita akan di tapak. Sebelah tu ada tempat kosong, jadi kita akan buat di sana. Boleh follow rapat insya-Allah perkembangan-perkembangan, kerana kita dalam masa yang terdekat ni kita akan ada rakaman Al-Kuliah. Jadi di masjid yang kita akan keluarkan dia punya tu, seperti mana yang tertera sekarang ni, Masjid Ibnu Khaldun. Jadi berapa hari bulan Ustaz? 12 hari bulan. Maknanya 12 hari bulan tu hari Jumaat 7 malam. Ini adalah rakaman TV3 nanti Al-Kuliah yang akan ditayangkan pada bulan Ramadan. Jadi boleh datang awal. Penuh kan? Target kita insya-Allah 500 orang ke atas. Jadi kita akan bagi macam-macam lah yang berada di sana, yang berdekatan, boleh sama-sama berjumpa dan boleh sama-sama hadirkan diri insya-Allah. Semoga sokongan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang sentiasa daripada Singapura datang, sentiasa datang ke tapak mengikuti, daripada Brunei, daripada Indonesia, Selatan Thailand. Semoga Allah merahmati lagi-lagi di Malaysia ini. Semoga kita dapat melihat sebuah komplek tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia yang akan siap insya-Allah dengan izinnya pada awal 2026, tahun melawat Malaysia. Jadi kita nak wawarkan inilah keislaman yang kita pegang, iaitu kita ni toleransi kita tinggi. Islam mengangkat martabat keseluruhan bangsa, apapun bahasa kamu insya-Allah. Dan kita juga membeli sambil menderma ni, kita ada sambal teriak. Memang ramai dah tunggu. Dan insya-Allah minggu ni insya-Allah sambal ni akan sampai. Yang ni kita buat sendiri. Jadi yang tak beli memang teriak lah, sebab dah habis dah. Ramai yang tanya, daripada Singapura pun ada yang ni. Jadi buat cepat-cepat, telefon ataupun WhatsApp, cakap saya nak berapa, insya-Allah. Stok tak banyak sebab permintaan tu
luar biasa, subhanallah, kerana setiap pembelian ada pasti di sana sumbangan untuk komplek untuk pembinaan. Baik, itu dia. Ada bawa ke studio nanti, Doktor? InsyaAllah. Tak sempat nak sampai, dah habis. Okey, baiklah. Para penonton sekalian, setiap manusia akan ditanya dari mana nikmat mereka dapat dan ke mana mereka belanjakan. Beruntunglah bagi mereka yang membelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungan Tanyalah Ustaz selepas ini di TV9. Terus setia bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi anda semua yang mungkin terlepas info ataupun siaran awal, anda boleh catch up. Tonton semula di aplikasi Tonton, muat turun dan langgan sekarang. Kembali lagi selepas ini. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Istimewa buat anda di saluran Raudhah, yang mana Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ramai yang menonton, terutamanya dari luar Malaysia. Tambah-tambah pula ada sahabat-sahabat handai kita yang menonton dari Singapura, ada yang menonton dari Indonesia, bahkan ada juga sahabat handai kita yang berada di Bandar Seri Begawan, Brunei. Terima kasih diucapkan kerana terus menyokong Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini, para penonton sekalian, kita bawakan topik yang sangat istimewa, iaitu berkaitan dengan kewanitaan, iaitu kita fokuskan kepada darah haid. Bahagian yang pertama bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Dr. HD. Baik, Doktor, ada soalan yang sangat cantik daripada Ruby di Facebook. Katanya, Ustaz, bagaimana pula jemaah umrah yang baru pertama kali melakukan ibadah umrah ketika hendak melakukan tawaf, tiba-tiba merasakan seperti datangnya darah haid dan tidak tahu apakah batal tawaf tersebut. Kena pula sebagai contoh, mungkin tengah tawaf kedua. Alamak, macam keluar darah. Macam mana tu, Doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dah ada panduan umrah dan haji yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam lah. Muzakarah pun dah keluarkan, setiap negeri pun dah bincangkan. Jadi insya-Allah ni kita murajaah je, kita ulang kaji je. Baik. Bila disebutkan sebagai mereka yang nak keluar untuk pergi menunaikan ibadah umrah dan haji, ada beberapa pesanan para alim ulama dan ada beberapa perkara yang diminta. Antaranya, kata para alim ulama, hukumnya dibenarkan, dibolehkan. Ni sebelum saya nak jawab hukum ni, dibolehkan untuk mereka yang nak pergi ke Mekah untuk nak menunaikan umrah ataupun haji, boleh makan pil untuk menahan haid. Oh, dibolehkan? Dibolehkan. Disebabkan apa? Kerana ialah faktor kewangan kita, bukan kita ada duit. Nak kalau kita boleh kan pergi haji balik hari, tak apa. Contohnya macam tu lah. Istilah je. Kalau minggu depan boleh pergi umrah, pergi mana saya pergi umrah? Tiap-tiap minggu pergi, tak apalah. Ada jet peribadi ke apa, tak apalah. Tapi masalahnya kita ni jauh. Nak pergi pula dalam 6 jam lebih kurang. Simpan duitnya 3 tahun. Simpan. Itu kalau da'i 3 tahun, ada orang sampai 10 tahun. Allah. Kan? Jadi kalau da'i mungkin 2 tahun, setiap tahun boleh pergi. Allah. Jadi orang lain kadang-kadang sampai terpaksa jual lembu. Terpaksa jual rumah pun ada. Terpaksa jual macam-macam barang-barang kesayangan untuk nak pergi ke Mekah dan nak menziarahi kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya mereka. Apapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sebelum saya nak jawab, kata Nabi ketika mana Aisyah radhiyallahu anha bertanyakan kepada Nabi bila dia datang haid, kata Nabi, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj, iaitu lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji, ghairu an la tatufi bil baiti, kecuali jangan kamu buat tawaf, hatta tathuri, sehingga kamu bersuci. Dalam perkara ini, ulama kata yang pertama, ni saranan, sekiranya ialah dia tak berapa nak mampu, maka dibolehkan untuk dia makan pil tahan haid. Bila pergi sana, dah tak perlu risau pasal haid. Tapi ada orang kata, ada ustaz kata tak boleh biar darah tu keluar sendiri. Sekiranya dia ambil pandangan yang itu,
Maknanya pandangan itu pun tak salah. Kalau dia rasa dia nak biarkan haid itu, maka dia kena niat. Ketika mana dia berihram, maka dia kena niat sekiranya ya Allah, dia tengah pakai ihram ni. Maknanya ketika mana dia nak melakukan apa-apa sahaja dan engkau habas tadi, ketika mana engkau berhentikan ada kesulitan, maka ketika itu aku akan berhenti menunaikan segala apa yang terlepas daripada perkara yang aku lakukan. Jadi kalau dia buat tawaf, maka dia tak perlu keluarkan dam dan sebagainya. Jadi ini disebutkan oleh ulama, maknanya niat bersyarat disebutkan. Niat bersyarat, sama ada haji ataupun umrah, niat bersyarat. Tetapi kata ulama, sekiranya dia tak niat bersyarat, dia tengah-tengah tawaf kemudian keluar, maka dia tak boleh sambung tawaf. Macam saya kata, tengah-tengah solat dia rasa keluar, tak apa, iman kena tunjuk. Iman adalah mutiara contohnya, punyalah padu, dia kata. Terus kan, hukum ni haram, tak boleh. Oh, tak boleh ya? Tak boleh. Kata ulama, maka dia kena berhenti. Dan kata para alim ulama, sekiranya waktu dalam tempoh tu dia tak suci, ada pandangan ulama, sebab pandangan ni banyak. Dalam keadaan dia tunggu tiba-tiba 2 hari berhenti haid. Ni ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, boleh rujuk di dalam kitab Al-Majmu' Syarah. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, bila berhenti tu dia boleh segera untuk nak selesaikan tawaf, sambung balik. Maknanya ataupun dia mulakan tawaf lah. Kalau dia dah tak tahu berapa, dia mulakan daripada awal. Maknanya berhenti seketika itu. Tapi sekiranya tidak berhenti, dia boleh keluar dan dia datang balik. Itu saya cakap, kalau duit banyak tak apalah ustaz, saya datang balik, saya boleh buat semula. Tetapi kata ulama, lebih baik niat bersyarat itu tadi supaya tidak keluar dam. Cuma doktor, alang-alang kita dah cerita tentang ini, jadi katakanlah yang kita ambil pandangan yang tadi tu, maksudnya selepas 2 hari tengok-tengok dah okey balik. Okey. Adakah perlu bermiqat semula? Tak, dia kena sambung lah. Maknanya dia dah berihram, maknanya dia sambung lah, dia pergi tawaf lah tadi. Oh, sambung sahaja. Sambung, dia tawaf. Tak perlu berniat di miqat. Tak perlu, sebab dia dah berniat. Maknanya dia dalam keadaan tak bersuci, maka dia kena buat tawaf itu. Kemudian barulah sa'i, kalau umrah lah, kemudian dia bertahallul. Jadi sekiranya dia nak sambung tu, dia dah suci, dia rasa pergi terus. Tawaf, cukupkan tawaf. Habis selesai tawaf, tiba keluar haid. Habis dah buat 7 pusingan, habis dah keluar. Dan dah bertahallul siap dah? Belum lagi. Belum lagi. Maknanya dia dah habis tawaf. Baru habis tawaf. Nak pergi sa'i tu haid. Allah. Okey, soalan dia. Saya pula tanyalah penonton. Soalan dia, boleh tak kita teruskan dalam keadaan sa'i ke dalam keadaan haid? Maka berdasarkan hadis Bukhari dan hadis Muslim tadi, Nabi sebut kamu lakukan apa saja perkara yang disuruh haji, iaitu termasuklah umrah, kecuali tawaf. Maknanya kita boleh sa'i walaupun dalam keadaan berhadas. Itu kata ulama, yang sebaiknya dalam keadaan bersuci lah. Tapi dah dalam keadaan seperti mana dalam hadis, mazhab Syafi'i kata habis tawaf tiba-tiba keluar haid. Maka kita nak sa'i, boleh sa'i. Kita nak tahlul, boleh tahlul. Dia yang tak boleh hanya tawaf sahaja, seperti mana dalam hadis. Jadi sebab tu kita kena tengok, kalau nak selamat, kita niat dengan bersyarat. Selesailah, tak perlu dam. Maknanya tak perlu dam seekor kambing, ataupun ada kadang-kadang situasi seekor. Itu dalam bab haji nanti kita akan bincangkan tentang haji dam, haji dan umrah. Jadi kata para ahli ulama, selalunya disarankan adalah dengan makan pil dulu, tahan haid. Maknanya waktu tu je, kalau waktu lain tak perlu pun. Ini ikhtiar lah. Ataupun kita niat bersyarat supaya umrah dan haji kita sempurna. Baik. Soalan daripada puan penerbit kita ni. Dia minta tanyakan, macam mana ni doktor? Pening air, dia cakap. Katanya, apakah antara perkara larangan ketika haid? Baik, ni mesti penerbit perempuan. Betul. Dia IU ni perempuannya. Itulah. Kalau lelaki jarang takkan. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang larangan, tentang apa perkara yang tak dibenarkan, saya dah sentuh dah sedikit. Yang pertama, dia tak boleh untuk solat. Yang kedua, dia tak boleh bersama dengan suami. Kalau sekiranya dia suami, kalau single tu jangan sibuk lah. Ustaz, suami. Dia dah single. Single buat cara single. Tapi da'i kalau dah ada berpunya, jangan anggap single pula. Alhamdulillah dah berpunya dah. Jadi yang ketiga, dia tak boleh tawaf. Kemudian dia tak boleh membaca Al-Quran. Jadi perkara-perkara ini, kata ulama, tak dibenarkan dilakukan ketika mana dalam keadaan haid. Adapun yang kita sentuh tadi, Ustaz, kalau sekiranya saya nak tidur,
saya perlu baca 3 kul. 3 kul ini adalah ayat daripada Al-Quran. Jadi adakah dibenarkan? Maka kata para alim ulama, tidak dibenarkan sekiranya dia tak anggap ia sebagai zikir. Dia anggap sebagai bacaan Quran. Sebab kita tak boleh lah baca Quran dalam keadaan haid. Jadi kata ulama, dianggap sebagai zikir sebab dia ada hadis Nabi SAW, zikir sebelum nak tidur adalah dengan membaca 3 kul ataupun ayat kursi. Jika sekiranya dianggap sebagai zikir, dibolehkan, dibenarkan, walaupun ayat itu daripada ayat Quran. Contohnya kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tu ayat Quran ke bukan? Ayat Quran. Betul. Jadi bila kita doa, itu sebagai doa. Jadi kalau kita kategorikan dia sebagai doa, kita niat sebagai doa, sebagai zikir, boleh. Okey. Dan kepada ustazah yang kena mengajar student yang terpaksa kena ada exam, jadi mereka ni ada excuse, dibenarkan. Adapun kalau orang, ustaz, saya rasa saya nak bacalah tafsir Al-Quran, saya nak pegang, boleh ataupun tidak pegang, maka dibenarkan untuk memegang tafsir kerana tak dinamakan sebagai mushaf. Mushaf ini dia adalah ayat-ayat lembaran Al-Quran yang 100% adalah tulisan Al-Quran, kalamullah. Walaupun ada sedikit ayat Quran tu melebihi daripada tulisan itu tadi. Adapun tafsir, kadang-kadang tafsir ni melebihi daripada ayat Quran. Betul. Maka dah tak dikira sebagai Quran. Dia tak kira sebagai mushaf. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Jadi itulah perkara-perkara yang tak dibenarkan ketika mana seseorang itu haid. Itu dia perkara-perkara yang dilarang. Tapi bukanlah wanita dan juga penerbit sahaja kena tahu, lelaki, para suami pun kena tahu juga perkara-perkara yang dilarang ini. Baiklah, insya-Allah sekejap sahaja lagi pencerahan demi pencerahan kita akan kongsikan. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Uniknya, satu ilmu, satu topik, namun kita kongsikan buat manfaat semua. Dan hari ini para penonton sekalian, kita fokuskan perbincangan kita iaitu topiknya darah haid bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun Dr. HD. Baik doktor, laman sosial doktor apa sebenarnya? Ramai nak tanya soalan, kejap lagi kalau dah habis Tanyalah Ustaz ni. Dia kalau dalam TikTok ada Ustaz Dr. HD. Kalau dalam FB boleh Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Official lah. Jadi seperti mana yang tertera tu boleh tanya, insya-Allah kita akan jawab. Telegram pun ada, semua adalah insya-Allah. Itu dia laman sosial doktor. Senang, mudah untuk ditanyakan soalan lanjut nanti. Baik. Doktor, ini soalan realiti juga berlaku dalam masyarakat kita lah, terutamanya wanita, apabila dalam sebulan boleh jadi 2 kali haid. Saya bagi satu contoh lah. Katalah seorang wanita ini, Easy sebagai contoh namanya, dia haid sehingga hari yang ke-8. Hari pertama sampai hari ke-8. Kemudian dia suci. Hari seterusnya suci. Sehinggalah 15 hari seterusnya, katakanlah 25 hari bulan, lebih kurang macam tu, datang lagi darah dan cukup syarat macam doktor sebut tadi, iaitu 24 jam. Adakah itu darah haid ataupun adakah itu bukan darah haid? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dai Hadari, bila kita sebut tentang tempoh bersuci ni, maknanya yang pertama kita dah sebut maksimum haid 15 hari. Okey, maksimum ini asalnya maksimum 15 hari. Apa saja yang keluar dalam tempoh ini maknanya dikira sebagai haid. Sekiranya minimumnya 24 jam tadi. Kemudian tempoh bersuci ni adalah 15 hari. Sekiranya keluar lepas hari ke-16, ke-17, ke-18 tu darah, maknanya 16, 17, 18 itu adalah darah istihadhah. Okay. Soalan yang disebutkan oleh Dai Hadari, contohnya seorang wanita nama Easy tadi kan? Easy tadi, bukan nama sebenar lah. Contohlah ni contoh. Katalah Easy 8 hari dia haid. Dari hari pertama hingga hari ke-8. Kemudian hari ke-8 ni, hari ke-9 tu dia suci. Sehinggalah ke-25 kita kira 9 ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, oh pandai kan. Saya cuba teka je. 24. Maknanya 15 hari dia dah suci 15 hari. 25 dia datang. Dan tempoh tu pula 25 tu dia datang sehari, maknanya cukup 24 jam. Betul. Adakah itu disebut sebagai haid? Maka jawapannya ya. Sebab apa?
15 hari dah cukup tempoh suci. Jadi easy kena buat apa? Hari yang ke-25 dia kena solat. Kalau hari tu yang suci tu dia kena solat biasa. Hari 25 keluar darah itu, maknanya dia tak boleh solat lah. Sebab dikira sebagai darah haid dan tak dikira sebagai darah istihadhah. Sebab apa? 15 hari tempoh suci tu telah lengkap. Jadi kata ulama, kebiasaan yang kita sebutkan di papan putih, tapi kalau dalam situasi itu kadang-kadang ada wanita yang nampak dua kali dalam satu bulan. Jadi sudah pasti ia dikira sebagai haid sekiranya cukup seperti mana yang kita sebutkan tadi. Tempoh minimum 24 jam, maksimum 15 hari, tempoh suci 15 hari. Kalau cukup 15 hari ni datang cukup 24 jam, maka dikira sebagai haid. Okey, baik. Doktor, alang-alang kita berada mungkin di penghujung perbincangan kita, ramai juga terlepas pandang isu ini berkaitan dengan kebersihan. Tapi sebelum tu kita raikan dulu, Intan Zurina ni katanya, ni berkaitan dengan puasa, Doktor. Selepas berbuka puasa dan mahu mendirikan solat maghrib, kelihatan secalit darah haid. Tidak pasti bila datang haid. Soalannya, puasa sepanjang hari tu kena qada ke? Itu yang pertama. Yang kedua, solat maghrib kena qada juga ke? Bila kata tak pasti ni, saya selalu, dia dah jadi melekat. Tak pasti jangan kongsi. Aduh. Dia dah jadi melekat. Itu saranan kerajaan tu. Saranan kerajaan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang ni tak pasti dalam ibadat. Kata ulama, satu kaedah yang disebut di dalam Al-Ashbah wan Nazair yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, satu kaedah yang kita kena ingat. Tulis kaedah ni di FB. Tolong siapa-siapa yang boleh tulis. Kata ulama, al-aslu fi kullil hadis, iaitu hukum asal bagi setiap perkara yang berlaku, takdiruhu bi aqribil waqt, takdirkannya pada waktu yang terdekat. Okey, saya ulang sekali lagi kaedah dia. Al-aslu fi kullil hadis, iaitu semua ataupun hukum asal bagi sesuatu perkara yang berlaku ini, takdiruhu bi aqribi zaman ataupun waqt, iaitu takdirnya adalah masa yang paling hampir. Kaedah ni diguna pakai ketika mana juga, bukan saja pada haid, ketika mana solat. Ketika mana dalam keadaan contohnya dalam keadaan air kecil dan sebagainya, ataupun terkena najis, maka takdirkan dia. Kalau contohnya ada wanita yang dia lepas solat baru dia pasang ada rambut, maka dia kena tengok takdir dia, adakah waktu tu dah panjang sehingga menyebabkan dia terdedah rambut dia ketika solat. Kalau sekiranya dia tengok kadar itu, maknanya baru assalam tu dah memang ada rambut terkeluar contohnya. Maka keluarnya rambut, kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, walaupun sehelai, maka solatnya telah mendedahkan aurat, tak sah. Jadi dia kena ulang balik. Jadi begitu juga dengan dalam keadaan orang yang haid. Sekiranya dia contohlah dah azan maghrib, kan dia sebutkan azan maghrib, tengok dia ada darah. Jadi takdirkan dia, adakah dia rasa keluar itu pada ketika dia berpuasa? Kalau tengok waktu tu Allah tu, dia pun rasa macam dah tadi ni, maka waktunya adalah hampir kepada dia sedang berpuasa. Hukum waktu itu adalah dia tak boleh berpuasa lah, puasanya itu terbatal. Maka adakah perlu dia qada? Maka bagi haid kena qada, bagi wanita yang berpuasa. Adapun solat maghrib, maka solat maghrib tak perlulah. Sebab apa tak perlu? Sebab takdirkannya tadi azan sebelum buka puasa. Maksudnya bukan azan sebelum buka puasa, haid keluar sebelum buka puasa. Maknanya puasa tadi kena qada, solat itu tak perlu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh mencapai pada kalau nak tahu kita nak faham bahawa kita kena qada solat ataupun tidak, maknanya masuk waktu kita sempat untuk menunaikan solat. Kadar untuk menunaikan solat paling minimum lah kita ambil 4 minit. Paling minimum. Maknanya dia berada dalam 4 minit ketika masuk waktunya solat. Maknanya kalau dah masuk 5 minit darah haid keluar, solat itu ialah dia kena qada. Sebab apa solat tu kena qada? Sebab dia dah masuk. Faham. Adapun puasa tadi, kerana tu dia kena qada balik lah. Dia tak boleh kata, alah ustaz, sikit lagi 30 second je ustaz. Takkan pun berkira kita bunda kan. Ni bukan masalah istilah bunda matematik. Masalah tak sah ketika mana haid berlaku
dalam keadaan berpuasa ataupun solat. Baik, itu dia satu pencerahan yang sangat baik. Cumanya si isteri yang datang haid ataupun Allah bagi cuti, janganlah pula si suami pula alang-alang awak Allah bagi cuti, saya pun cuti jugalah katanya. Itu tak boleh ya abang-abang ya. Baik, sebagai mungkin kita bawakan juga isu kebersihan. Kenapa wanita yang datang haid diberatkan untuk mereka menjaga kebersihan, terutamanya kebersihan dirilah. Bagaimana doktor? Baik, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 222 tadi, iaitu Allah sentuh tentang kebersihan. Sebenarnya kebersihan, innallaha yuhibbul mutatahhirin itu tadi. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bersuci, yang bersih. Sebab itulah kita kena faham bahawa kesucian ini dia rapat dengan Islam. Dia memang itulah ajaran Islam, kebersihan. Kerana itulah Islam menganjurkan, kalau kita lihat sekecil-kecil hukum Islam ajar. Cara untuk kita qada hajat pun Islam ajar. Betul. Bagaimana kena angkat satu kaki, kemudian kita, saya pernah buat live cara duduk dalam tandas yang dalam keadaan mencangkung ni. Tunjuk sebab apa? Sebab kita nak gambarkan bahawa itulah Islam. Bagaimana saya tahu? Berdasarkan hadis Nabi dan diajarkan oleh para alim ulama. Jadi kita nampak lagi-lagilah benda yang sangat besar. Kalau dalam tandas yang seharian pun diajar, lagi-lagilah benda yang besar berkaitan tentang darah. Jadi sudah pasti darah ni perlu dibersihkan. Dan ada orang tanya, Ustaz, kalau darah tu terkena pada pakaian, adakah pakaian itu najis? Nampak tak? Ustaz tanya, Ustaz jawab. Silakan. Silakan doktor. Senang soalan. Dia unik kan? Sebab dia kebiasaan orang akan tanya. Ustaz tanya Ustaz. Jadi jawapannya, apabila darah itu terkena pada pakaian, pakaian itu dikira sebagai najis dan perlu disucikan, perlu dibersihkan. Bersihnya ada, kita seperti yang kita tahu dalam bab najis ini, dia mesti kena hilang bau, warna dan rasa. Contoh, sekiranya kita dah sucikan, hilang bau, rasa tak perlu kita rasa macam tu. Rasa ni kita mungkin rasa pakai tangan, tak tengok, ataupun keyakinan, warna ni tak hilang. Aduh. Sebab darah ni susah nak hilang kan? Betul. Dia ada kesan-kesan. Maka kata para alim ulama, walaupun ada kesan, sedangkan dah hilang dah sifat-sifat yang tadi. Dan kita dah basuh dah. Dah basuh, kita dah yakin ia dah suci, cuma warna tu memang susah. Sebab darah ni dia susah nak hilangkan, maka dia dianggap sebagai suci, dah disucikan. Jadi sebab tu kalau darah wanita yang keluar, maka dia kena tahu tentang pakaiannya itu tadi. Melibatkan pakaian juga kalau kena. Sebab yalah, ada wanita yang, minta maaf saya sebut, dia dah bersedia. Ada wanita tengok-tengok bocor. Yang tu yang kata bocor. Jadi kena kain, kena. Jadi tak perlulah buang kain tu. Basuh saja kain itu. Kemudian kalau ada kesan-kesan darah, kalau sekiranya dia nak pakai lagi, maka dia bersihkan, walaupun dah ada kesan, maka tidak jadi masalah. Cuma sedikit saja lagi, wanita tolong, ni saya minta sangat-sangat, tolong jaga tentang kebersihan darah itu sendiri. Sebab tu kalau boleh buat persediaan, bawalah plastik, bungkus, jangan buang dalam tong sampah, dekat dalam tandas awam. Itu okey lagi doktor. Kadang-kadang tu pernah berlaku, pergi berenang di sungai, berenang tengok-tengok, ingatkan binatang apa, rupanya yang itu dia buang di atas dalam air. Sebab tu kita kena tahu bahawa ialah dia ada implikasi hukum lah. Betul. Macam dalam hadis Bi'rul Buda'ah disebutkan, Bi'rul, wanita ni dia pergi buang dalam takungan air. Bi'rul Buda'ah yang disebutkan dalam hadis. Tapi itu dalam bab lain. Cumanya wanita kena jaga, kena balut elok-elok, bawa pergi rumah ni, simpan. Sebab tu orang lama-lama ni bagus, dia dah ajar dah. Cuma kita yang baru-baru ni kadang degil sikit. Kita ikut dan kita. Bukan kira, dia kata. Yang penting kita nak jaga kebersihan. Kebersihan kena jaga dengan betul. Maka kita buang di rumah tu lebih selamat. Kita bungkus elok-elok supaya jangan orang ketahui itu adalah darah haid. Kena ingat, kadang-kadang kita sendiri yang buka jalan untuk orang sihir kita. Disebabkan orang minat kat kita. Kan? Orang minat, jadi engkau siap. Itulah. Jadi digunakan darah itu untuk dilakukan sihir. Allahu Akbar. Yalah, orang duk dalam diam milah lagi digunanya milah punya itu kan. Okey, pelantikan secara ringkas doktor. Kenapa wanita perlu berilmu, terutamanya berkenaan dengan haid ini? Dan insya-Allah anda semua kena tonton bahagian kedua pula nanti sambungannya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kena tahu bahawa ini adalah merupakan wanita punya fitrah.
Dia tak boleh lari daripada fitrah kewanitaan itu. Sebab tu wanita, memang saya yakin banyak lagi soalan-soalan berkaitan tentang haid ini. Tentang tempohnya, waktunya, tentang orang yang telah monopos. Kadang-kadang dia tanya, ada soalan-soalan yang akan ditanya untuk kita akan bawa pada minggu yang hadapan, bahagian yang kedua, supaya kita lebih faham tentang bukan saja perkiraan, semua cara yang lebih komplit. Jadi bila kita sebut tentang fitrah wanita ni, wanita dia kena tahu tentang hukum hakam. Sebab dia melibatkan ibadat kita, itu yang terutama. Kalau dia melibatkan hanya kebersihan semata-mata, contoh pakaian kita ni nak nampak orang nampak daripada segi keindahan saja, itu tak apa. Kan? Tetapi dia melibatkan tentang ibadat yang kita lakukan. Contoh daripada puasa kita. Macam yang disebutkan tadi, Ustaz, saya haid, boleh ke saya nak berpuasa? Jadi macam yang disebutkan. Contoh dia tanya kalau haid dalam keadaan tempohnya dia sebelum waktu azan subuh, macam mana pula? Jadi adakah dia perlu berniat ataupun tidak? Jadi benda-benda ini semua kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Dan wanita kena tingkatkan pengetahuan, bukan saja wanita, lelaki juga pun kena tahu. Tambah-tambah pejuang wanita lah. Baik. Doa ringkas daripada Al-Fadhil, Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami syukur padamu ya Allah, kerana Engkau telah bagi kepada kami banyak nikmat ya Allah. Engkau telah kurniakan kepada kami, sama ada nikmat itu kami sedar ataupun tidak ya Allah. Kepadamu kami kembali ya Allah, kepadamu kami bergantung, kepadamu kami berserah. Ya Allah, tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Engkau lah yang maha hebat, Engkau lah maha agung ya Allah. Ya Allah, kami banyak melakukan kesilapan ya Allah. Kami telah banyak melakukan dosa, sama ada yang sengaja ataupun tidak, secara zahir ataupun batin ya Allah. Ya Allah, maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin belajar ilmu-Mu ya Allah, supaya amal ibadat kami sempurna. Maka permudahkanlah ya Allah, berikanlah kami kefahaman ya Allah, supaya kami faham tentang ilmu-ilmu agama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rezeki yang luas lagi berkat. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat hidayah, berikanlah kepada kami hidayah. Ada dalam kalangan kami yang kurang hartanya, berikanlah keberkatan kepada harta kami ya Allah. Cukupkanlah kepada kami ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang mempunyai kaiban, tutuplah aib kami ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang masih lagi belum mendapat anak, berikanlah kepada kami zuriat yang soleh solehah. Ada dalam kalangan kami yang masih belum berkahwin, maka pertemukanlah jodoh yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, apabila kami berhajat kepada sesuatu, jika hajat kami itu baik, maka perkenankanlah hajat kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, dan terimalah amal ibadat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi kerana sudi bersama dengan kami, Doktor. InsyaAllah kita akan bersama lagi nanti, Ustaz. Doktor, ya, InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa untuk tonton Tanyalah Ustaz bersama dengan Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Dan sebagai renungan bersama, Islam agama yang istimewa dan unik kerana begitu detail, begitu terperinci sehingga bab pengurusan diri pun diajar. Subhanallah wa masya-Allah. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.